Jadi dia kata, apa yang terjadi ni bukan Allah yang nak, bukan Allah yang takdirkan. Yang viral tu. Yang viral takdir tu lah. Viral kejap. Curang pilihan bukan takdir apa? Tak tahu. Tak boleh. Curang itu ni apa? Ada orang cakap lah. Ada panggil influencer. Influencer tu macam pempengaruh. Apa benda? Influencer. Alah, yang banyak like lah. Senang cerita. Dia banyak follower dekat internet. Dia banyak follower. Dia kata curang itu pilihan, bukan takdir. Lepas tu orang pakat-pakat, curang tu pilihan, bukan takdir. Bukan takdir. Nampak? Kedatangan suatu perbuatan ini, apa yang berlaku bukan dengan takdir Allah, kufur. Macam mana tu? Macam mana nak cakap? Seorang pun tak tahu Seorang tak tahu. Loh. Tak main lah viral ni. Larang viral. Tapi memang satu Malaysia, sebab semua isteri-isteri bangun. Ni cerita pasal suami dia. Semua isteri-isteri bangkit. Dia kata sebab ada ustaz kata semua yang berlaku adalah takdir. Walaupun perkara contohnya kahwin dua, dia kata kat situ. Kahwin dua tu takdir. Kemudian ada seorang influencer ni yang ramai orang, ramai pengikut ni, ustazah tak silap. Dia kata curang itu pilihan, bukan takdir. Tak kira lah ustazah ke siapa ke, dalam jelas dia kata kat sini, kedatangan satu perbuatan, satu perkara yang berlaku bukan dengan takdir Allah, kufur. Siapa kata gitu? Nahya. Okey. Pertama, kita tak boleh nak kata direct itu. Cuma yang pertama, apa maksud curang dulu? Kalau curang tu maksudnya suami dia kahwin dua, itu jahil nama dia. Sebab dia salah definisi. Curang tu baik ke tak baik? Maksud dia sebut curang, itu perkataan baik ke tidak? Perkataan tak baik kan? Perkataan tak baik. Curang tu macam benda salah, benda buruk. Kahwin satu lagi bukan buruk. Maka kat situ dia salah definisi, takrif. Maka orang macam ni dia panggil jahil. Jahil takrif. Maka oleh kerana dia jahil takrif, dia selamat iman dia. Tapi dosa lah. Dia cakap gitu. Curang adalah pilihan, bukan takdir. Dia cakap itu kerana jahil, maka berdosa besar. Tapi tak kufur. Sebab dia salah takrif. Dia kata kahwin dua, kahwin tiga itu adalah curang. Itu bukan curang, itu kahwin dua. Curang ni jahat, buruk. Maksud curang ni, dia ada isteri, lelaki ni ada isteri, dia pergi main kayu tiga dengan perempuan lain tanpa nikah. Itu baru curang. Ataupun seorang isteri ada suami, isteri itu pergi main kayu tiga dengan lelaki lain. Itu baru curang. Kalau kahwin, tu bukan curang, tu kahwin. Takkan kahwin dua curang. Cuma itu kalau katalah dia membawa maksud curang itu adalah kahwin dua, maka berdosa. Cuma iman dia masih selamat. Dia panggil orang jahil, iaitu salah takrif. Tapi kalau curang tu maksudnya berlaku yang buruk lah, berlaku maksiat, itu maksud curang dia. Mana curang yang benar lah, takrif betul lah. Curang adalah perbuatan maksiat yang salah, yang berdosa. Jika dimaksudkan curang itu, okay? Dia kata curang itu adalah pilihan, maknanya bukan takdir, bukan Allah yang tentukan, kufur. Tak kira siapa, kufur. Kufur, tak kira siapa. Dia kata maknanya ada perkara yang berlaku di atas dunia ni, ada yang bukan takdir Allah, ada yang bukan kehendak Allah, ada yang bukan ketentuan Allah. Apa yang berlaku di atas dunia ni, dia kata gitulah maksud dia kan. Bila dia kata curang dengan maksud maksiat tadi adalah pilihan, bukan takdir. Bukan Allah yang tentukan. Takdir itu Allah yang tentukan lah.
Bukan takdir, bukan Allah yang tentukan. Diri dia sendiri yang tentukan. Jika dia kata gitu, bukan takdir Allah, maka kufur. Sebab ada perkara yang berlaku bukan Allah yang takdirkan. Apa yang berlaku, qada dan qadar, perkara baik atau perkara buruk, semua yang berlaku di atas dunia ini daripada dulu sampai sekarang, semua adalah takdir Allah. Semua adalah Allah yang nak. Semua adalah Allah yang tentu. Semua adalah Allah yang buat. Semua, sama ada baik atau tidak, itu pegangan. Okay. Cuma dari sudut adab, kita tak boleh kata. Dari sudut adab, kita tak boleh kata perkara yang buruk tu daripada Allah. Tak boleh kata. Tak boleh. Kita kena kata perkara buruk tu daripada kita sendiri. Jadi maknanya apa yang berlaku tu kerana aku yang nafsu aku. Apa yang berlaku tu kerana lemah aku. Apa yang berlaku tu aku yang salah. Tak boleh salahkan Allah. Dari sudut pegangan, semua yang berlaku adalah kehendak dan ketentuan Allah. Allah yang nak ianya jadi dan Allah yang buat ianya terjadi. Sama ada perkara tu kita anggap baik ataupun tidak. Sama ada perkara itu yang Allah tegah ataupun Allah suruh. Apa yang berlaku semua adalah ketentuan Allah. Cuma tak boleh cakap. Hanya boleh cakap dalam kuliah saja. Dalam medan ta'lim dia boleh. Keluar je pintu tu tak boleh cakap dah. Siapa cakap, wajib tangkap, kerajaan wajib tangkap, hukum dia. Ta'zir. Wajib kena penjara. Orang yang cakap macam tadi. Di luar medan ta'lim. Di luar tempat belajar. Hanya boleh cakap dalam belajar. Apa yang berlaku. Jadi kalau dia kata curang itu pilihan, bukan takdir. Masalahnya dia kata bukan takdir. Kalau dia kata curang itu adalah salah diri sendiri, salah pilihan sendiri, diri sendiri, tak apa. Yang salahnya yang dia kata bukan takdir, itu yang salah. Kenapa berlaku curang? Salah diri sendiri. Tak apa. Sebab memang kita kena salahkan diri kita. Tapi jangan cakap bukan takdir. Itu memang takdir. Mana boleh cakap bukan takdir? Habis tu cakap salah dia sendiri. Jadi curang itu adalah salah diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Macam tu tak apa. Jadi orang yang mengatakan curang dengan makna buruk tadi, dia adalah takdir Allah, maka berdosa. Siapa yang kata curang tu takdir Allah, berdosa. Yang cakap di luar, bukan dalam ni, di luar. Sebab tidak beradab. Masih lagi beriman tapi berdosa. Sesiapa yang cakap curang itu bukan takdir Allah, kufur. Mana lagi teruk? Siapa yang kata curang itu takdir Allah, berdosa. Kerana tidak beradab dengan Allah. Sepatutnya kena kata dia yang salah. Curang itu adalah pilihan dia. Kena kata tu pilihan dia. Curang tu berlaku kerana salah manusia. Kena kata gitu. Tiba-tiba dia kata curang itu adalah takdir Allah, maka berdosa besar. Tapi siapa kata curang itu bukan takdir Allah, kufur. Mana lagi baik? Bukan mana lagi baik, dua-dua tak baik. Mana boleh kata mana lagi baik, dua-dua tak baik. Tapi yang rendah sikit, yang kata curang itu adalah takdir Allah, itu rendah sikit, berdosa. Tapi masih lagi selamat iman dia. Siapa yang kata curang itu bukan takdir, dia maka batal iman dia, kena syahadu balik. Semua amal ibadah yang dia buat semua terhapus, kosong. Walaupun dia buat banyak dah, semua jadi kosong. Bila murtad aja, automatik semua ibadah terhapus. Lepas tu asyhadu balik, dia mula daripada balik, macam tak ada pahala, macam tak pernah buat pahala, walaupun dia dah buat 30, 40, 50 tahun. Bang ya, kalau murtad asyhadu, Islam balik lah. Dosa kerana murtad. Dosa kekal, dosa dulu kekal, pahala je hapus. Kalau dosa hapus sekali, seronok tak? Pahala hapus, dosa pun hapus. Seolah-olah baru dilahirkan oleh ibu. Menarik juga kalau macam tu. Ini hanya pahala je terhapus. Sepatutnya, bukan sepatutlah, kalau kita fikir, bila murtad, pahala tu kekal yang dah buat dulu, kan? Lepas dia masuk Islam balik, pahala yang dia buat dulu ada balik lah, ada jugalah. Sebab itu masih dia buat tu dalam hadis Islam, bukan ketika murtad. Kita fikir logik gitu tak? Tidak.
Dengan murtad je terhapus semua amalan yang dia buat. Dia masuk Islam balik, kosong, macam tak pernah buat apa-apa amalan. Dosa yang dulu kekal, tambah dosa baru, murtad. Lepas tu dia taubatlah. Allah Maha Pengampun. Taubatlah. Hati-hatilah. Zaman sekarang ni tengok Allah, makcik ya rambut rebang. Makcik rambut tu kan. Sebut makcik lah, tak boleh, nanti kena saman. Lawyer jangan main dengan lawyer. Tengok makcik rambut tu cakap apa, risau kita tengok. Siapalah nak nasihatkan dia. Saya pernah lah sekali hari tu kena balik. Zaman 2018 itu ada. Saya pernah kena balik dengan dorang. Viral kejap, ini lebay mana dia kata itu. Saya kena belasah balik. Pasal paraid lah, pasal blender lah. Saya dah kena dah dengan dia. Sekali lama lah, 2018 dulu. Kita tegur sikit aja. Kena, dia bawa letak kat status kat Facebook dia. Habis semua kena kutuk berjemaah saya kena. Dengan dua orang. Dua-dua geng-geng lawyer. Satu makcik yang rambut gerbang. Seorang tadi makcik tu elok tudung. Dengar cerita orang Kuantan. Dengar cerita lah. Kena. Masa tu tak kenal Kuantan lagi. Tak tahulah. Siapalah nak apa? Nak nasihat dia. Allah. Mudah-mudahan dia cakap tu kerana jahil. Bila jahil, maka selamatlah iman dia. Mudah-mudahan lah. Sebab apa? Sebab dia boleh membatalkan iman. Atau ia berkata, jikalau naik saksi pada aku anbiya. Jikalau naik saksi pada aku anbiya dan malaikat, demikian juga jika didatangkan lafaz anbiya saja atau malaikat saja, kerana ia membangsakan anbiya atau malaikat kepada mendusta. Dia kata, aku tak nak beriman, aku tak percaya. Walau apa siapa yang cakap, semua aku tak percaya. Tentang hukum hakam ke, tentang perkara-perkara ketuhanan. Walaupun Nabi cakap pun, aku tak percaya juga yang cakap. Walaupun malaikat pun, aku tak percaya juga. Maka kufur. Sebab dia kata dia membangsakan Nabi dan ataupun malaikat dusta. Tak percaya tu maknanya berbohong kan? Maknanya menganggap kau bohong. Padahal kita tahu akidah kita, para anbiya, Nabi maksum, terpelihara daripada dosa, dan antara sifat dia adalah siddiq. Cakap benar. Nabi cakap pun aku tak percaya. Maknanya dia kata Nabi itu bohong lah. Maka bila kata Nabi itu bohong, batal iman. Atau dia kata malaikat datang cakap dengan aku pun aku tak percaya. Maknanya dia kata malaikat bohong. Sedangkan malaikat maksum, tak bohong. Maka kufur. Sayyidatina Aisyah pernah bergurau dengan Nabi sekali. Isteri Nabi bergurau dengan Nabi depan ayah dia, Sayyidina Abu Bakar. Nabi janji dia nak sesuatu. Kebetulan Nabi janji, okeylah nantilah, esok lusa macam tu, esok ke lusa Nabi janji lah. Dia kata apa? Ingat jangan tipu dia kata. Nanti dah janji. Biasalah kan. Abang dah janji, abang dah janji, jangan tipu, macam tu lah. Marah bapak dia, ayah dia, Sayyidina Abu Bakar. Nabi tu siddiq, mana boleh cakap gitu? Itu gurau laki bini pun tak lagi. Biasalah kan laki bini kan. Kan dah janji, jangan tipu. Dengan Nabi tak boleh cakap gitu. Kita boleh lah, sebab kita bukan siddiq. Nabi siddiq. Kena marah dengan ayah dia. Jadi tak boleh kata. Kalau kata juga Nabi datang cakap kat aku pun aku tak percaya, kufur. Malaikat datang cakap dekat aku pun aku tak percaya, kufur. Kerana dia kata malaikat tu mendusta, Nabi tu mendusta. Sedangkan akidah kita, Nabi dan malaikat siddiq, cakap benar. Atau segala muslimin dengan bagian-bagian, tiada aku terimakan dia. Segala muslimin tu semua majoriti. Segala tu majoriti. Majoriti orang Muslim, dia kata bagian-bagian macam ni, aku tak terima juga, maka kufur juga. Gitu Bahasa lain dia panggil ijma'.
Kerana telah menunjuk syarak atas terpelihara perhimpunan mereka itu daripada muafakat atas dusta. Kerana syarak mengatakan, bila sebut syarak, Quran atau hadis. Dalam kes ni Nabi kata innallaha la yajma'u ummati ala dalalah. Umat aku takkan boleh bersatu untuk buat satu kesesatan. Pasti akan ada golongan yang bantah. Nabi kata, umat aku tak macam umat dulu. Umat terdahulu, dia berpakat dengan ulama-ulama, dia semua pakat. Dengan pengikut-pengikut, semua pakat. Dengan pemerintah-pemerintah, semua berpakat untuk buat satu kesesatan. Maka jadilah kesesatan itu, dulu. Tapi Nabi kata, aku minta doa pada Allah. Supaya umat aku takkan boleh berpakat semua untuk buat satu kesesatan. Bila ada orang buat sesat, pasti akan ada yang tegur. Maka Allah terima doa aku, kata Nabi. Okey. Jadi dia kata kat sini, segala muslimin, majoriti muslimin kata begini tentang satu perkara. Dia kata aku tak percaya dan aku tak terima juga, maka kufur. Sebab bila majoriti kata begitu, maknanya ianya betul. Tak mungkin salah. Ini mesti betul. Majoriti dunia kata begitu, dia mesti betul. Majoriti orang yang muslim, orang beriman, orang Islam kata begitu. Majoriti, dia panggil ijma' ulama lah. Kata begitu, dia kata aku tak percaya juga, maka kufur. Padahal bukan Nabi, kenapa kufur juga? Kufur. Sebab takkan mungkin umat Nabi boleh berpakat untuk buat satu kesesatan. Ada yang buat, mesti ada yang tegur. Mesti. Doa Nabi makbul. Sebab tu dia kata, kerana telah menunjuk syarak, hadis tadi, atas terpelihara perhimpunan mereka itu, majoriti ulama, majoriti orang Islam, daripada muafakat, daripada berpakat atas satu dusta. Tak mungkin. Tiba-tiba je satu dunia, semua ulama, semua pengikut berpakat buat sembahyang satu hari 2 kali aja. Tak mungkin jadi. Tak mungkin, mustahil. Tak mungkin. Mesti ada bantah. Merepek. Mesti ada bantah. Kenapa? Kerana Nabi dah doa. Tak mungkin. Ulama-ulama pun habis kena semua. Semua pakat. Ulama dah kena sogok. Pemerintah pun kena, pengikut-pengikut pun sama sekali tak nak pada agama ni, maka dia ubah. Tak mungkin terjadi. Semua berpakat, tak mungkin. Tapi umat terdahulu, ya, jadi pakat-pakat. Ulama dia pakat-pakat, itu jadi itu yang sembah. Jadi Jesus tu jadi Tuhan lah, Nabi Uzair jadi Tuhan lah, kata orang Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka berpakat. Pakat-pakat, berpakat. Tapi umat aku, kata Nabi, tak mungkin berpakat. Jadi apa yang ramai, itulah yang betul. Sebab tu kita jangan pelik pada orang. Kita tengok yang ramai. Yang ramai tu macam mana? Itu adalah jalan yang benar. Yang jarang, yang nak belajar tu kena pergi masuk hutan, kena pergi rumah ni, hanya orang tertentu saja boleh belajar. Engkau tak boleh, engkau tak sampai martabat. Engkau baru murtabak dulu. Engkau baru murtabak murtabak Kuantan, kau tak kena lagi murtabak Singapura. Bapak besar. Ni murtabak lain, kau tak boleh masuk. Dia tak ada gitu. Ini kami-kami aja tak puasa pun tak apa bulan Ramadan. Kau tak boleh, kau tak sampai. Sebab kau tak sampai lagi tahap kami. Kami walaupun tak puasa, tapi iman kami tinggi. Tinggi yo, kalau jatuh patah kaki yo, tinggi. Dia kata, engkau iman kau bawa. Engkau masih lagi perlu sembahyang, perlu puasa. Dia tak ada gitu. Yang ramai orang puasa kan, itu yang betul. Yang ramai orang sembahyang 5 waktu kan, itu yang betul. Umat Islam lah ramai. Yang ramai kata begitu, maka itulah yang betul. Dari sudut umat Islam. Atau ia berkata, tiada aku berbuat bagian-bagian, dan jika ada ia sunat sekalipun. Sunat, aku tak nak buat. Ya ke sunat? Itu tak sunat. Ni benda sunat ni. Kalau benda wajib, okey lagi ya. Contohnya semayang. Semayang ni tak wajib. Semayang subuh tak wajib, kufur. Siapa kata semayang subuh tak wajib, kufur. Subuh. Siapa kata semayang 5 waktu tak wajib, kufur. Tapi siapa tak semayang, Islam masih lagi beriman. Tak semayang lain, kata tak wajib lain. Okay. Itu yang wajib kita boleh terima. Siapa yang kata puasa fardu, puasa Ramadan tak wajib, kufur.
Sesiapa yang tidak puasa Ramadan, Islam, tapi kena qada berdosa lah. Sesiapa yang kata zina itu halal, kufur. Sesiapa yang berzina masih lagi Islam dan beriman, tapi berdosa besar lah. Siapa yang kata apa-apa hukum-hukum dalam Quran, dia kata hukum tu salah, hukum tu apa? Ketinggalan zaman. Maka kufur. Siapa kata bukan ketinggalan zaman, kami tak sesuai lagi nak buat zaman ni, berdosa. Gitu. Dia nampak. Jangan tolak hukum. Tak buat cerita lain. Tak buat jika kena dia punya alasan, maka tak berdosa. Kalau tak buat, kena alasan ni maka tidak berdosa. Tapi kalau tak buat, dia tak buat tu, alasan dia tak boleh pakai, maka berdosa lah. Okey, maka berdosa. Maknanya dah. Okay. Jadi, kalau tak buat cerita lain, jangan tolak kewajipan. Dia kata ni yang sunat. Misalnya jika dikatakan bagi seorang, kerat kuku kamu itu kerana itu sunnah, sunnah Nabi SAW, maka jawab ia, tiada aku keratkan dia jika ia sunat sekalipun. Tetapi dihukumkan dengan kufurnya jika ia qasad menseda-sedakan dan menghinakan. Jika dia kata sunat ke? Ya ke sunat potong kuku, kerat kuku? Ya ke sunat? Sunat pun aku tak nak buat lah. Maka tak ada apa-apa. Sebab tak kerat kuku tak ada masalah. Tapi dengan niat kerat kuku, ya ke sunat? Ya ke sunat kerat kuku tu? Aku tak nak buat, tak mengarut ajalah, maka kufur. Walaupun sunat. Jangan senda-senda tu. Kenapa sahabat dan Nabi janggut panjang? Tak ada apa? Tak ada jilat. Kenapa janggut panjang? Orang dulu, dia mana ada? Dia kata. Apa niat dia? Jika mempersenda-sendakan, kufur. Jika dia salah faham, dia panggil jahil. Berdosa tetap berdosa. Sunnah. Simpan janggut. Sunnah lah. Tak nak simpan, jangan tak apa. Kan seperti tadi. Tak nak simpan janggut, tak apa. Jangan kata tak sunnah. Jika dia kata menyimpan janggut tidak sunnah, kufur. Tak boleh kata. Tak nak buat tak apa. Bukannya suruh buat pun. Ada je orang yang tak sesuai janggut panjang kan. Ada je. Mungkin polis kot. Kan. Nanti nak apa? Jangan bergerak. Sangkut janggut. Allah. Kejap. Contoh lah kan. Sniper nak tembak. Janggut sangkut dengan janggut. Mungkin lah. Maka tak sesuai tak apalah. Tapi jangan kata tak sunat. Ada orang jenis keturunan tak ada janggut. Tak apa lah. Aku puas bela. Tak keluar. Tak apa lah. Tapi jangan kata tak sunat. Itu aja. Tak nak buat apa? Jangan kata tak sunat. Kalau kata tak sunat pun. Kerat kuku tidak sunat. Kufur. Kerat kuku je pun takkan jadi kufur. Tak nak kerat kuku, nak simpan dua depa pun silakan. Tak ada masalah. Islam lagi. Jangan menidakkan perkara wajib dan perkara sunat pun tak boleh tidakkan. Dan malah jangan menghina pun jangan. Hina tu. Nampak tengok janggut panjang, geli, nampak pengotor. Dia dah hina tu. Kata sunnah, tak sunnah janganlah. Kalau nak kata geli, katalah geli kat dia. Jangan kata kat sunnah tu. Jangan kata dekat geli tu. Apa sugi ni? Lepas tu pegang, lepas tu nak salam orang. Geli aku dengan taik gigi dengan apa. Jangan cakap gitu. Tak nak sugi, tak apa. Bukan wajib kan sunat. Jangan menidakkan kesunatan diri. Dan jangan menghina. Hina tu yang buat kufur. Okay? Sebab tu dia kata, tetapi dihukumkan dengan kufurnya jika ia qasad mensenda-senda dan menghinakan. Apa? Lepas makan jilat lagi. Jijik ni. Apa benda jijik. Kata. Dia kata, jangan menghina. Kalau tak nak jilat, rasa ni, dia tak payahlah jilat. Basuh tangan. Macam biasa. Jangan kata jijik. Sunat kan? Benda ni puasa. Lepas tu lepas daripada Zuhur tak boleh gosok gigi, tak boleh sugi, tak boleh tu makruh. Lepas tu mulut bau busuk, bau bangkai. Mulut orang puasa. Jangan kata lebih harum daripada kasturi, Nabi kata. Habis tu kalau nak gosok gigi, gosok jangan telan je buat gigi tu. Tapi jangan kata kotor, jangan hina tu, hina.
Okey. Dan jika dikata baginya cukurkan kepala kamu kerana cukur itu sunat, maka ia jawab, tiada aku cukurkan, dan jika ia sunat sekalipun. Cukur kepala, botak. Cukur tu botakkan kepala, sunat. Dia kata, sunat pun aku tak nak buat. Sunat. Maka tiada jadi kafir. Kenapa pula? Tak berdosa, tak jadi kafir. Kenapa pula? Kerana cukur kepala itu tiada sunat. Cukur kepala bukan sunat, botak. Jadi tak boleh kata. Orang kata cukur kepala tu sunat. Dia kata, sunat tak sunat, aku tak nak buat cukur kepala tu, dia kata. Sunat sekalipun aku tak nak cukur. Boleh ke? Berdosa? Tak berdosa. Kafir? Lagi tidak. Kenapa? Kerana cukur kepala tu memang tak sunat pun, botak tu. Melainkan pada nusuk sahaja. Melainkan ketika haji umrah, ketika tahallul, lepas tawaf, lepas sa'i tu tahallul. Masa tahallul tu potong sikit sekadar lepas diri lah, tahallul lah, menghalalkan yang haram. Tapi sunat cukur habis botak. Sunat cukur botak. Dia kata, sunat botak. Kalau sunat pun aku tak nak buat, merepek, barulah kufur. Sebab memang ketika nusuk, ketika haji umrah, ketika tahlul, memang sunat botak. Janganlah tak nak botak, tak apa, janganlah menidakkan botak tadi. Samalah macam tadi. Atau ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, kalau dia tu Nabi, niscaya tiada aku percaya dengan dia. Kufur. Memanglah Nabi tak ada dah, tapi dia kata kalau dia tu Nabi, aku tak nak percaya juga. Kalau dia tu Nabi sekalipun aku tak nak percaya apa yang dia cakap, maka kufur. Bersalahan jika ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, aku percaya akan dia. Itu boleh. Kalau dia Nabi, aku percayalah. Sebab dia bukan Nabi, aku tak percaya. Memang pun dia bukan Nabi kan. Kalau dia Nabi, aku percaya. Tapi dia bukan Nabi, aku tak percaya. Dia bukan kata tak percaya dekat Nabi. Dia kata, aku tak percaya dekat engkau. Tapi kalau engkau Nabi, aku percaya. Kalau engkau Nabi, baru aku percaya. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata, kalau engkau Nabi sekalipun, aku tak percaya. Nampak tak kat mana tu? Yang dia kata, kalau engkau Nabi sekalipun, aku tak percaya, dia tak percaya dekat Nabi. Kalau dia kata, kalau engkau Nabi, aku percaya. Tapi sekarang aku tak percaya kat engkau, tak percaya. Tapi kalau engkau Nabi, aku percaya. Maka itu tak ada masalah. Itu dia kata tu. Sebab yang dia tidak percaya tu dekat orang tu. Yang pertama, kalau engkau Nabi pun, okey, ada satu batang tubuh orang ni. Dia ni bercakap tentang agama hukum lah. Dia ni kata, aku tak percaya dekat engkau. Okey, alright, tak ada masalah. Aku tak percaya apa kau cakap, tak ada masalah. Lepas tu dia kata pula, kalau engkau Nabi pun aku tak percaya. Maknanya dia tak percaya kat orang tu, walaupun orang tu ada pangkat Nabi, dia tak percaya juga. Maka kufur. Kalaulah dia kata, aku tak percaya dekat engkau, tak percaya juga. Kalau engkau Nabi, aku percaya. Kalau macam tu, tak ada masalah. Ya. Tengok dia kata, kerana yang dahulu itu ditaklid ketiadaan percaya atas keadaan Nabi. Yang pertama tadi dia kata, dia tak percaya tu dekat Nabi. Kalau ia tu Nabi. Maknanya kalau Nabi pun aku tak percaya, maknanya tak percaya kat Nabi lah. Kalau Nabi, maka kufur. Ya. Maka padanya mengurangkan martabat nubuah, mengurangkan martabat Nabi. Kerana ia hendak mendustakan dia atas takdir ia Nabi. Bersalahan yang kedua. Yang kedua tak ada masalah. Sebab orang tu bukan Nabi, dan dia kata, kalau kau Nabi baru aku percaya. Tak ada masalah. Atau diberi fatwa akan dia. Atau diberi fatwa akan dia oleh orang alim. Ada seorang orang yang tahu, dia bagi fatwa, dia bagi keluar lah, hukum dia sekian. Maka katanya, apa ini syarak? Ini hukum apa ni? Hukum merepek apa ni? Kenapa ni suruh-suruh orang pakai, paksa orang buat ni? Paksa orang buat, paksa tutup tudung. Zaman dulu ramai je mandi berkemban, tak ada masalah pun. Tu terkeluar tu dalam negara kita tu. Apa hukum apa macam ni? Apa ini syarak? Hukum apa ni?
orang perempuan telah dipaksa oleh orang lelaki beribu tahun dah. Suruh tutup. Apa sahaja suruh tutup? Hukumlah tutup. Wajib tutup aurat. Hukum apa? Mana ada dalam Quran? Hati-hati. Kalau dia cakap kerana jahil, berdosa, tapi masih lagi Islam. Kalau dia cakap kerana memang dia tak percaya, memang dia menidakkan kewajipan tutup aurat, kufur. Jadi kena tanya dia, apa hukum syarak ni? Hukum syarak apa ni? Serta ada qarinah. Qarinah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kerenah. Kerenah. Serta ada qarinah yang menunjuk atas dia kehendak meringan-ringan akan dia, yakni akan syarak. Tengok aku buka aurat, tak ada apa-apa pun. Dia nak meringan-ringankan. Kufur. Hukum syarak apa benda ni? Ikut orang lah. Orang nak buat, dia panggil apa? Apa dia panggil? Atas diri sendiri tu dia panggil apa? Hak individu, hak apa? Mana boleh campur hak orang? Masing-masing ada hak masing-masing. Aku tak kacau orang. Aku cuma dedah aurat aja. Dan aurat tu sebenarnya bukan aurat pun, engkau je kata aurat. Kenapa aku nak percaya engkau? Aku kata, Allah kata tak payah tutup aurat. Gitu. Dalam Quran pun tak ada kata. Sekarang selama ni orang perempuan semua kena tipu dengan orang lelaki. Suruh tutup aja. Hati-hatilah, boleh jadi kufur. Adapun jikalau tiada qarinah itu, tiada qasad suatu, tiada kufur. Tapi kalau dia sebab jahil, dia tak niat nak bersenda-senda, cuma dia jahil, maka berdosalah. Cuma masih lagi Islam. Atau dikatanya laknat Allah atas tiap-tiap alim. Allah. Aku benci betul lah dengan geng-geng lebay alim ni. Orang alim semua Allah laknat, dia kata. Maka kufur orang cakap gitu. Kenapa? Dia kendaki meliputi sekalian yang melengkapi salah satu daripada anbiya. Kalau dia kata semua orang alim Allah laknat, maka kufur. Sebab termasuk juga orang alim adalah Nabi, maka dia kata Nabi Allah laknat, maka kufur lah. Tapi kalau dia kata semua orang alim kecuali Nabi, Allah laknat, maka tak kufur, berdosa lah. Sebab dia kata kecuali Nabi, semua orang alim kecuali Nabi semua kena laknat, maka berdosa besar, tidak kufur. Semua orang alim Allah laknat, kufur. Sebab dia kata Nabi Allah laknat. Ulama, yalah, alim tu seorang, ulama tu ramai alim. Ulama tu jamak. Alim tu satu, alim orang yang tahu. Ulama ramai orang yang tahu. Tapi bahasa Melayu ulama tu satu pun dia panggil juga kan ulama. Itu silap Melayu lah. Ulama tu jamak. Dia kata ulama, Allah laknat semua ulama, maka kufur. Allah laknat semua ulama kecuali Nabi, tak kufur, tapi berdosa. Okay? Maka jika ia kehendakkan dengan katanya tiap-tiap itu akan meliputi akan sekalian ulama saja, kata Ibn Hajar, padanya nazar. Yalah, kata Ibn Hajar, tengok dulu maksud dia apa. Ulama tu termasuk Nabi ke hanya ulama yang ada zaman dia je? Jika ada zaman dia je, maka berdosa saja, tapi tak kufur. Mana boleh kata ulama dia kata Allah laknat. Atau ia berkata, aku lepas daripada Allah, yakni jauh aku daripada Allah, yakni tiada aku bergantung dengan dia, kufur juga, murtad. Dia kata Allah tak ada kena-mengena dengan aku, ataupun bukan, aku berlepas diri dengan Allah. Apa yang aku buat ni aku buat sendiri, bukan Allah buat. Allah tak ada kena-mengena dah dengan aku. Bermula saat ini aku ceraikan Allah, macam tu, daripada aku, maka kufur. Sebab Tuhan ni dia ada takrif, definisi. Definisi Tuhan adalah yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Istighna itu tidak memerlukan yang lain, terkaya, tidak memerlukan yang lain. Iftiqar tu semua yang lain perlu pada dia. Itu Tuhan. Tiba-tiba dia kata aku tak bergantung dengan Tuhan. Tuhan pun tak peduli, memang aku berpisah dengan Tuhan, maka kufur. Tapi kalau dia kata sebab bukan dengan niat tu lah, cuma dia jahil, maka berdosa besar. Sama lah macam kes tadi. Atau daripada Nabi, atau daripada Quran, atau daripada syariat, atau daripada Islam, sama je.
Sama je. Maka sekalian yang tersebut itu jadi kafir murtad namanya. Kerana ia melepaskan dirinya yang tersebut itu. Aku berlepas diri daripada Nabi. Kufur. Quran dengan aku tak ada kena-mengena. Kufur. Ada orang buat ini, ada. Semua haram, buat tu tak boleh, buat ni haram, buat tu haram, buat ni haram. Bermula saat ini, Nabi, Quran, Allah, Tuhan, hukum syarak tak ada kena-mengena dengan aku. Kufur. Cukup kat situ kot. Macam-macam. Atau kata bagi hukum yang dihukumkan dengan dia oleh hakim dengan hukum Allah, yakni hukum syariat, tiada ini daripada hukum. Hakim dah bagi jatuh hukum dah. Hakim syarak lah. Dia kata ni hukuman dia. Hukuman minum arak sebat. Hukuman zina sebat. Hukuman mencuri potong tangan. Dia kata apa? Dia kata tiada ini daripada hukum. Ini bukan ni, ini rekaan semata-mata. Dia kata bukan hukum. Atau dikatanya tiada aku ketahui apa hukum. Ini hukum merepek apa ni? Apa hukum zaman dulu? Tak kesian ke? Dia tak kesian kat orang kena curi. Dia kesian yang kena potong tangan. Tak kesian ke? Orang berzina rejam sampai mati. Kejam punya hukuman. Dia tak tengok kepada dah, kalau kata perempuan berzina, dah kahwin berzina, hukumnya rejam. Dia tak tengok kepada rosaknya nasab. Dia tak tengok kepada suami dia macam mana, yang ada halal. Tapi ambil, maka rejam. Dia tak tengok yang tu. Dia tengok kesian, nanti kena rejam, kena balik batu. Dia tengok kat situ. Apa benda punya hukuman potong tangan. Kejam punya hukuman. Dia tak tengok orang kena curi tu. Dia tengok orang yang tu. Sekarang ni membela ni, nak bela orang salah. Nak membela orang yang disakiti. Ini orang yang kena curi, dia tak nak bela. Dia bela orang yang mencuri. Dia kata, apa ini hukum syarak? Maka tak dapat tiada daripada ia ketahui bahawa hukum itu hukum syarak. Dia dah tahu tu hukum syarak, tapi dia kata ini hukum primitif, hukum zaman dahulu, merepek punya hukum. Maka kufur. Adapun jika ia tiada ketahui, tiada kufur ia. Kalau dia tak tahu, tak kufur lah. Dia tak tahu itu hukum Islam. Dia kata merepek apa? Ya ke hukum Islam? Allah astagfirullahalazim. Tak apa. Dia tak tahu. Ni dia tahu dah, dia kata juga. Misalnya dihukumkan atas seorang dengan hukum syarak. Seorang tu kena hukum syarak. Maka dikata baginya, inilah hukum syarak. Kau dah kena hukum, ini hukum syarak. Maka jawab, apa ini hukum? Hukum apa benda macam ni? Hal keadaannya mensenda-senda dan menghinakan dengan hukum Allah. Yang dia kata tu lah, zalim ke, dia kata hukum lama ke. Maka, ataupun dia kata rekaan ke. Maka jika maka kufur ia. Maka jika tiada ia qasadkan senda-senda dan meringan-ringankan akan syarak, niscaya tiada kufur. Kalau dia bukan niat nak senda-senda, bukan nak ringan-ringan, dia tak tahu, ataupun dia saja cakap, maka berdosa besar. Dosa maksudnya dia bukan tak kufur, dosa besar. Tu je. Dia tak ada tak kufur, tiba-tiba okey aje dia cakap yang tu, tapi tak kufur, tak ada. Kalau dia tidak kufur, dosa besar bila dia buat perkara-perkara tadi. Berhenti kat situ. Kalau tak terlaksana, tengok. Dia dipanggil ada tafsil. Tengok. Jika tak terlaksana, sedangkan boleh dilaksana, sedangkan tak ada alasan yang diterima, saja dia je, dan bagi alasan aja, maka berdosa. Tetap Islam, tetap beriman. Yang kata kufur ni, dia kata, aku tak buat hukum ni, sebab hukum ni bukan hukum Islam. Aku tak buat sebab hukum ni hukum merepek. Baru kufur. Cuma dia tak buat aja. Bagi alasan kona waktu lah, maskat majmuk lah. Kona. Sedangkan zaman Nabi dulu dekat Madinah, maskat majmuk. Dia ingat sekarang aja ada maskat majmuk. Dulu pun ada maskat masyarakat majmuk. Maskat majmuk. Bagilah alasan kona waktu lah. Nantikan negara pulau kita, nantikan PBB, bla 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 bla. Buatlah apa-apa alasan pun. Sedangkan boleh je nak buat. Maka kat situ berdosa lah. Dia pandai kona-kona. Tapi kalau memang tak boleh buat, nak buat tapi tak boleh, banyak benda nak kena buat, nak kena ubah perlembagaan dulu, maka tak berdosa, kena ubah dulu. Contohlah, kalau tidak tak boleh.
Nak ubah tu kena begitu, kena begini, kena begitu, kena begini. Maka dalam proses tu sabar, maka tak berdosa lah kalau tak buat. Sebab dalam proses ini memang tak nak buat dan bagi alasan, berdosa. Kalau menidakkan hukum, kufur. Nampak? Hati-hatilah kat situ. Tapi biasanya kita tak menidakkan hukum lah biasanya. Kita cuma tak nak buat je kak. Ya kan? Biasa kita tu maksud orang Malaysia ni, dia bukan menidakkan hukum tu, dia cuma tak nak buat. Dia bukan menidak. Maksud hukum ni bukan hukum Islam, tak ada orang berani kata gitu. Cuma tak buat. Carilah alasan. Habis. Atau dikatanya tak kala ia taruh air berjana, telah penuh berjananya. Atau dikatanya tak kala ia taruh air berjana, telah penuh berjananya. Kita berhenti kat situ. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan surat Subhanallah.